Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kepada Tengku Arifin bin Tengku Cik sebagai pengendali rancangan Jendela Dunia yang memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit penerangan dan penjelasan mengenai apa dia itu Mara Petani dan apa yang kita sedang buat dan apa yang kita akan buat pada masa hadapan. Okey, alhamdulillah. Sekarang ini sebagaimana kita pun sedia maklum bahawasanya Mara Petani ini adalah satu gabungan ataupun pakatan daripada 6 organisasi perjuangan, iaitu terdiri pada BRN, BIPP, GMIP dan juga 3 kumpulan daripada Pulu. Jadi semuanya 6 pertubuhan yang bergabung dan bersepakat dalam Mara dengan tujuan untuk menjadi sebagai satu suara yang kita akan bawa dalam perundingan dengan pihak kerajaan Thai. Ini adalah salah satu cara kita nak mencari penyelesaian bagi wilayah di petani kita, iaitu satu penyelesaian yang adil, yang menyeluruh dan berkekalan. Iaitu satu daripada jalan yang kita pilih ni ialah dengan masuk dialog damai, ataupun kita bercara dengan pihak kerajaan Sia sebagai satu alternatif daripada jalan penggunaan senjata yang daripada dulu lagi yang dibawa oleh badan-badan perjuangan pembebasan petani. Jadi Mara ni kita telah pada peringkat ini kita masih lagi peringkat tidak rasmi. Kita duduk berbicara dengan pihak Thai. Kita panggil majlis proses dialog tidak rasmi. Untuk pada masa ini tujuan Mara ialah kita adalah untuk berusaha untuk bersemuka dengan pihak Sia dalam membuat beberapa tuntutan tertentu. Matlamat kita ialah untuk berusaha ke arah menentukan nasib sendiri bagi rakyat petani. Apabila saya sebut rakyat petani, bukan saja rakyat yang berketurunan Melayu, beragama Islam, marah juga ia meliputi rakyat-rakyat ataupun keturunan-keturunan lain dan agama-agama lain yang juga berada di petani. Orang Siam Buza yang menjadi minoriti di tempat kita, begitu juga orang-orang Cina beragama Cina dia tu, dan juga kaum-kaum lain yang ada di situ. Jadi inilah Mara Petani nak menjadi suara bagi mereka-mereka ini. Seperti saya katakan tadi, tujuan kita dalam proses damai berdialog dengan pihak Thai ini ialah untuk mencari hak, untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat petani. Jadi apa yang takrifan menentukan hak bagi rakyat petani sendiri ialah dalam beberapa perkara kita kena duduk bincang bersama. Kalau bagi pihak pejuang, dia tak ada cita-cita lain daripada dulu sampai sekarang dia nak merdeka. Tetapi kita pun nak tahu, adakah cita-cita ini dan hasrat ini juga didokong oleh rakyat. Maka adalah perlu bagi rakyat juga turut memberikan pandangan dan bersuara. Yang kita nak ialah supaya pihak rakyat ni boleh duduk bersama kita, berbincang di sama kita, nyatakan apa kehendak rakyat yang sebenar yang rakyat nak. Dalam kerangka untuk hak menentukan nasib sendiri. Rakyat nak lagu mana, rakyat buat keputusan lagu mana, insya-Allah pihak Mara akan pikul tanggungjawab itu dan bawa masalah-masalah semua ni kita untuk berdialog dengan kerajaan Sia. Jadi peringkat ini ialah supaya kita boleh, pada peringkat sekarang kita baru bermula berdialog dengan dia secara tidak rasmi. Di samping itu juga kita bersedia langkah-langkah kita seterusnya untuk mendapat dukungan dan sokongan daripada organisasi-organisasi luar dan juga negara-negara luar supaya memberi dukungan kepada proses damai ini. Supaya proses damai ini, dengan kalau ada dukungan luar, maka proses damai ini akan lebih kukuh, lebih stabil dan lebih diterima orang di peringkat antarabangsa. Dan itulah antara apa-apa perkara yang kita sedang atur dan susun untuk Mara dalam proses damai ini.
Adapun beberapa perkara yang ditimbulkan oleh beberapa pihak meragukan tentang kewujudan MARA ataupun pakatan yang ada dalam MARA ini, ya memang dalam sejarah perjuangan kita pun dalam untuk menyatukan suara-suara pejuang ni untuk duduk dalam satu meja ni merupakan satu perkara yang tidak mudah kita buat. Pada masa dulu kita telah ada cuba buat dalam bersatu, kita pernah buat, kemudian kita pun pernah cuba sekali dia buat MPRMP selepas pada tu, walaupun boleh berjalan dengan pada satu peringkat yang tidak berapa kita kata memuaskan, tetapi pada masa itu tidak ada benda yang kita nak bersandarkan penubuhan bersatu itu. Tidak ada proses damai masa itu. Kita masa itu pun kita hanya berfikir macam mana kita untuk menghadapi kerajaan Thai. Jadi apabila timbulnya proses damai yang telah dibuat oleh pihak BRN dengan pihak kerajaan Thai pada 2 atau 3 tahun yang lepas, maka di situlah timbul kesedaran bahawasanya perjuangan petani ini, suara-suara rakyat petani ini mesti disatukan, mesti digabung, kita mesti berpakat. Maka itulah timbulnya apa yang dinamakan MARA. Memanglah masalah pendalaman itu, pendalaman dalam MARA sendiri itu ada, bukan tak ada, sebab tidak mustahil satu organisasi, beberapa organisasi yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza boleh duduk satu meja, dapat bersatu, duduk sepakat dengan begitu mudah. Tetapi sedaya upaya kita berusaha supaya apa-apa pandangan yang yang tidak sama, pandangan yang bertentangan itu kita akan cuba kikih sedikit demi sedikit. Kita akan membuangkan apa yang kita tidak setuju, kita akan lebih menitik beratkan apa yang kita setuju secara bersama, dan itulah yang kita akan bawa. Dan alhamdulillah saya sendiri sejak saya dapat bergaul dengan kawan-kawan di dalam MARA dari beberapa organisasi, Hulu ke BRN ke GMIP ke semua tu, kita duduk dengan cara macam adik-beradik sungguh. Kita kecek dengan cara adik-beradik, kecek dengan mesra, kecek dengan cara bertolak ansur, dan kita buat keputusan secara bersama. Itulah. Jadi saya rasa penubuhan MARA pada kali ini dengan dokongan-dokongan daripada rakan-rakan daripada NGO, CSO, dan juga sokongan dan dokongan yang akan usaha untuk dapat bagi pihak antarabangsa, insya-Allah kita boleh bawa perjuangan kita itu ke tahap yang lebih tinggi untuk memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat petani, insya-Allah. Yang apa yang kita nak boleh minta sokongan daripada rakyat-rakyat Melayu petani kita? Apa pihak orang Melayu kita nak dalam tempatan di petani jalan arwah ni, macam mana sokong kita jalan mana boleh? Sebab itulah saya kata adalah mustahak bagi CSO, persatuan, NGO, apa-apa badan yang ada dalam negeri itu, mereka hendaklah memberi pandangan pada kita. Kita dijemput, kalau kita boleh balik, insya-Allah kita akan balik. Kita tak balik pun kita jemput mereka supaya dapat duduk bersama kita berbincang. Apa yang tak faham boleh tanya. Apa yang rasa nak bagi cadangan boleh beri kepada kita. Jadi daripada situ kita akan wujudkan kerjasama. Dan daripada kerjasama inilah kita akan dapat tahu apakah kehendak-kehendak sebenar rakyat di bawah ke peringkat sehingga kepada peringkat akar umbi. Jadi dengan cara itu suara-suara rakyat kita akan himpun, kita akan kutip, dan kita akan memperkirakan supaya suara-suara itu kita akan dengar, kita akan ambil peduli, kita akan bawa tu di meja rundingnya. Kata ni lah apa yang rakyat nak sebenarnya, bukan saja hak MARA nak, hak rakyat keseluruhan nak. Itu yang kita akan bawa. Jadi adalah penting untuk rakyat, badan-badan, persatuan-persatuan, kelompok-kelompok kumpulan ada di tanah air tu, ada dalam lapangan tu, kena kita minta bagi dokongan dan sokongan kepada kita. Dan percayalah, orang yang duduk dalam MARA ni ialah orang-orang yang berkebolehan, orang yang ada semangat dan ada keinginan untuk tujuan membela agama, bangsa dan tanah air kita petani, insya-Allah.